Okey. 19, 24, 25. Untuk apa tu? nombor perdana. Okey. Which is betul lah 19 adalah nombor perdana. 24 genap. Okey. 25 faktor 100. Okey, betul lah. 19, 24 dan 25. Okey. Alright. Lepas tu susun semua nombor dan darjah dengan tertib menurun. Saya rasa ni tak apa kot. Tertib menurun ni semua boleh buat kan. So tertib menurun ni kita bermula daripada yang paling besar iaitu 25. Allah. So 25, 24, 21 dan 19. Okey. Susun nombor ke menurun lah. So 25 dahulu, lepas sampai 19 lah paling kecil. Okey. So kita tengok pula soalan nombor 25. Namakan garis yang merupakan tangent kepada bulatan. Okey, yang ni nombor 1. AB ke, CD ke, EF ke? SOT, PRQ ataupun OR. Lepas tu nombor 2, dalam darjah 11, PQRI adalah garis lurus. Nyatakan dua sudut yang punya nilai yang sama dengan sudut yang berikut. A dan E. Okay. So, untuk soalan nombor 25A, berikan jawapan apakah di antara tiga garisan tu mana satu tangent untuk bulatan? AB ke, CD ke, EF ke? Okay, siapa yang tahu? Okay. Apa ya? So basically, apakah nama yang tangent untuk bulatan? Tangent. First kita kena kenal pasti baliklah apa sebenarnya maksud tangent. Tangent ni bermaksud apabila kita ada satu bulatan, dia ada satu garisan yang tersentuh dekat dia punya garisan luar dia, di mana kalau kita tarik satu garisan daripada tengah bulatan, daripada pusat bulatan mesti 90 darjah. So di sini sebabkan C dan CD dan juga EF ni dia melalui terus. Dia potong terus. So dengan tu kita tahu bukanlah dua ni. So yang betul hanyalah A dan B lah Garisan A, B.
So di sini kalau kita tengok balik dengan konsep yang sama dengan sebelah sini, kita tahu sini ada sudut 90 darjah. So ianya adalah P R Q. Okay. So kita kena kenal pasti baliklah apa maksud tangent. Alright, seterusnya dalam rajah 11 PQR ialah garis lurus. PQR ni garis lurus. Nyatakan sudut yang mempunyai nilai yang sama bagi sudut-sudut berikut. Sudut A dan sudut B. A dan B, apa yang sama untuk sudut A dan apa yang sama untuk sudut B. Okay. Alright, kalau kita jawab C. C untuk mana? A ke B? A. Okey, kalau kita dah jawab jawapan dia adalah C. Untuk B? Okey, so basically untuk kita tengok, kita nak kena tengok ni lah undang-undang untuk bulatan balik. So basically kita ada dua bulatan lah. Dan kalau kita nak tengok mana yang sama contoh. Kita ada undang-undang di mana kalau ada satu garisan melalui di tengah-tengah bulatan dan pergi kepada pucu membuat pergi kepada garisan luar bulatan membuat tiga segi di mana A ke B ni, okay, posisi dia sentiasa 90 darjah, okey. Dan kalau ada dua tiga segi, okay, ada dua garisan yang tersentuh dengan bulatan dan dua garisan ni pula bergabung membentuk tiga segi balik. So 2A yang daripada bulatan, pusat bulatan ni mesti dua kali ganda daripada yang atas. Tak kira lah pusing macam mana pun. Okay. Yang dekat sini, kalau kita ada silang macam tu, ada X. Okay, ada X. Di mana X ni membentuk ni lah. Dan dia tidak melalui tengah-tengah. Dia tak melalui pusat bulatan. So dua yang kat mana kawan dia yang berdekatan akan dapat sama. Kalau ada dua tiga segi di mana dia punya tapak dia, okay, dua tapak dia sama panjang, akan sama juga. Kalau ada tiga segi di mana panjang di luar ni sama, pun sama juga sudut dia. Kalau ada dua tiga segi di mana kepala dia ada dekat pusat bulatan dan circumference dia sama besar, dia punya sudut pun sama. Yang ni tadi sama macam yang atas. This one actually the same thing. Okay, sama. Dan untuk yang bulatan 3, 4 ni, A, B yang terbalik ni, kalau digabungkan akan dapat 180, C, D akan dapat 180. Dan kalau kita ada yang part yang sama dan kita tarik keluar, sudut di bujung sini akan sama dengan sudut di selepasnya, terbalik dia, yang sudut luar. Kalau sudut dalam, sudut luar. Jadi, kalau kita tengok balik soalan, A ada di sini. So
So untuk sama kita boleh tengok yang ada di sebelah ni sama ada di dan mesti belah luar. So dia akan jadi sudut untuk F. Okay, itu kalau A. Kalau B macam mana pula? Yes, AF. Kalau macam tu B apa? Yes, betul. Dia akan jadi sudut untuk E lah. Sebab dia sebalik dan dia mesti sudut belah luar. Okay. So, now kita terus masuk soalan bahagian C. So, panjang sikit lah. So, dalam darjah 12, cari nilai Y. Okay. Cari nilai Y. Okay, siapa yang baru masuk minta tolong kerjasama untuk tulis nama penuh anda, nombor dan nama sekolah anda lah. Itu yang penting, okay. So, mana-mana yang baru masuk juga, cuba dulu tengok, cari balik macam mana cara untuk kita jumpa Y. Okay, sekarang ni dia bagi kita dua garisan lurus lah. Kita dua garisan lurus di mana sudut luar yang ke atas ni 52, sudut dalam dia 115. Sekarang kita nak cari yang luas untuk Y sahaja. Okay. Tak apa-apa dengar. Okay. So, kita check dulu soalan nombor 20. Pernah mendengar Okay.
So sekarang ni kita nak cari sudut Y. Dia bagi kita dua garisan lurus dan dia bagi kita sudut lah. So untuk topik ni basically yang paling penting kita nak kena tahu undang-undang garisan lurus. First of all, kalau kita ingat balik dalam undang-undang dua garisan selari, okay. Dalam undang-undang dua garisan selari, kalau ada satu garisan yang potong dia akan ada beberapa perkara yang kita confirm tahulah. Contohnya, campuran di antara kedua ni mestilah 180. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada dua garisan ni, sudut sini dan sudut sini mesti sama. Okey. Satu lagi, Z. Mesti sama. So tu tiga perkara yang kita confirm tahulah. So sekarang ni kita ada dua sudut, kita ada Y. First kali, kepada sesiapa yang mungkin fikir macam, oh cari satu dekat sini, lepas tu kita just boleh jumpa je kat Y. Dia boleh, cuma ada kemungkinan kita tersilap. Paling penting pertama sekali kita nak kena buat, kita boleh letak satu lagi garisan di sini, di mana garisan ni akan selari juga dengan dua garisan ni. Sekarang kita dah ada dua lah, kita ada dua ruang. Okey. Ingat balik undang-undang, kalau ada dua garisan lurus, dua garisan selari, sudut luar dia berbentuk F ni mesti sama. So sekarang sebabkan atas ni 52, so kita tahu sini, sudut sini mesti 52. Dan dalam undang-undang garisan selari juga, kalau ada garisan dalam, kalau kita campurkan dia mesti 180. So sudut di sini dan sudut di kejap. Sudut sini campur dengan sudut sini mesti 180. Jadi dengan tu, apa yang boleh kita buat berdasarkan informasi-informasi yang kita ada, untuk kita tahu Y, apa yang perlu kita buat hanyalah 52, iaitu yang di atas ni, kita perlu campurkan dengan 180 tolak 115. Untuk kita dapat yang biru ni lah. Okey, kita dapat yang biru ni. Ulas sekali, kita akan dapat Y bersamaan dengan 117 darjah. Boleh? So untuk yang kalau awak nampak garisan-garisan selari ni, tiba-tiba ada sudut tengah-tengah di antara dua garisan selari tu, yang tunjuk arrow yang jadi macam ni lah, yang bengkok macam ni yang kalau dia bengkok macam tu, just letak satu lagi garisan di antara tu yang selari juga dia orang. Baru senang, baru kita boleh cari jawapan dia. Okey. So itu untuk 2A, 26. Okay, seterusnya. Tengok pula 26 B. Darjah 13 menunjukkan cara tapai yang menunjukkan bilangan buah rambutan dan dimakan oleh 4 orang murid. Min bilangan rambutan yang dimakan oleh seorang murid. Sekejap saya tengok balik. Sekejap saya cuba tengok balik apa benda sebenarnya tu. Okey, takut tak nampak. Yang ni 12, saya rasa tu nampak sahaja. Yang ni 30. Yang ni 22. Yang ini sebenarnya 16 Dia just tak jelas sahaja. So tu 16 lah. So first kali untuk soalan nombor 1, apa yang dia minta kita buat, dia minta kita tengok min bilangan buah rambutan yang dimakan oleh seorang murid. Okey. Cari min lah, min dia. Sebenarnya dia minta min je. Okey, minta min.
Sudut sektor yang mewakili bilangan rambutan yang dimakan oleh Adam. Justru kita tengok sektor, sudut sektor bilangan yang dimakan oleh Adam. Okey. Hari dulu ni jawab sama. Dua puluh. Okay. So kawan-kawan kita dapat 20 lah. Alright, so sebelum kita jawab sama-sama, saya nak minta tolong. Saya nak tanyalah, apa sebenarnya formula untuk min? Yes, okay. Tambah semua, lepas tu kita bahagikan dengan semua bilangan nombor. So min, apa yang perlu kita buat ialah min, kita akan tambah semua frekuensi atau tambah semua kuantiti lah. Tambah semua data kita. Okay, tanda semua data kita. Allahu Akbar. Kita bahagikan dengan kuantiti yang ada. Sekarang kita ada 1, 2, 3, 4 dan ada 22, 16, 30 dan 12. So min ialah, saya zoom sikit, saya senang sikit nak tulis. 30 tambah 12 tambah 16 tambah 22. 22. Okey, dibahagikan dengan kuantiti semua. Kalau kita tengok balik ada 1, 2, 3, 4. So bahagi dengan 4 akan dapat betul jawapan dia ialah 20. Okey, itu untuk min. Sekarang cuba try untuk cari sudut sektor mewakili dimakan oleh Adam. Adam sini Adam sini 30. Cuba dulu. Seratus 35, 135. So, sekarang kita nak cari ialah sudut sektor mewakili bilangan rambutan yang dimakan oleh Adam. Kalau kita ada jawab tadi, jawapan dia ialah 135. Okey, jom kita check sama-sama, okey.
Jadi, kita tanya ialah sudut sektor. So, sudut sektor ni misalnya cara kita nak cari daripada pi ialah kita akan ambil bahagian, okey, bahagian atau saya rasa kuantiti yang dicari dibahagikan dengan jumlah dan kita akan darabkan dengan 360 untuk kita dapat dia punya sudut sektor. Saya tulis SS lah. Jadi, sudut sektor ialah apa kuantiti dia? Adam punya buah rambutan yang dimakan ialah 30. So, 30 dibahagikan dengan jumlah. Jumlah dia berapa tadi? Yes. Jumlah dia ialah 80. So kita akan darabkan dengan 360. Boleh tekan kalkulator, awak akan jumpa ini adalah 135 sudut. Betul lah 135. So maksudnya sudut di sini hanyalah 135 sudut sektor tu. Okay, nice. Seterusnya. C1, kembangkan. 9/2 tambah Q. (18 tambah 9 Q). Betul Kembangkan, apabila kita ada kembangkan, kita hanya perlu buang dia punya kurung. Macam nak buang kurungan, kita just darabkan dia ke dalam lah. So kita akan dapat 18 tambah 9 Q. Nice. Tu je. Satu markah je. Senang je. Selanjutnya, ungkapkan 2/3M tolak 4M tolak 8/6M sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah as a single fraction in its simplest form. Okay. Cuba dulu. Jom sama. Alright, kita dapat negatif 4 tolak 4M dibahagikan dengan 6M. Alright, kita dapat negatif 4 tolak 4M dibahagikan dengan 6M. Okay, apa yang boleh cakap? Okay, jom kita try sama. Sekarang ni nak minta dalam bentuk termudah. So basically kita nak kena kecilkan dia lah. Simplify lah permudahkan. Jadi pertama yang kita buat ialah kita nak apa yang kita boleh tolak, kita tolakkan lah. So benda pertama yang kita boleh buat, kita boleh samakan bawah dia. Macam mana nak samakan bawah dia? Kita darab sebelah kiri ni dengan 2. Okay, darab dengan 2. So kita akan dapat 4/6M tolak 4M tolak
8/6 M. Daripada situ, sebabkan bawah dia dah sama, kita just boleh samakan saja bawah dia. Okey. Okey. Sebabkan ini adalah satu nombor sebenarnya dan ini dinaikkan ke atas, so di kanan ni dia akan jadi plus. Okey. Negatif 4, negatif dengan negatif 8 akan jadi tambah lah. So daripada situ kita akan dapat, kalau kita tengok balik kita akan dapat 12 tolak 4M bahagi 6M. 12 4 kita boleh kecilkan gunakan sifir 4. Okay, guna sifir 4. So 4 kita boleh keluarkan 4 lah sebenarnya, so akan jadi 3 tolak M kurungan dibahagikan dengan 6M. Sebabkan 2 ni kita boleh kecilkan juga dengan sifir 2, so kita kecilkan, sini jadi 2, sini jadi 3, dan sekali akan dapat 2 dalam kurungan 3 tolak M dibahagikan dengan, kita boleh kecilkan tadi, ni 2, ni 3, so akan dapat 2 3 tolak M bahagikan dengan 3M. Okey. Tak faham? Kat mana yang awak tak faham? Basically apa yang berlaku, sebab dia nak cakap dalam bentuk termudah, so kita nak kena mudahkan dia lah. Macam mana kita nak mudahkan dia? Pertama sekali, kalau kita boleh jadikan dia sekali, kalau kita boleh samakan dia, jadikan dia satu nombor, kita jadikan dia satu nombor dalam satu bentuk pecahan kan, jadikan dia dalam bentuk satu pecahan lah. Macam mana kita nak jadikan satu bentuk pecahan? Itu yang kita samakan bawah dia. Okey, ini satu nombor tadi. So kita darabkan sebelah kiri ni sahaja dengan 2. And then jadi 4 dengan negatif lah. Jadi 4 dengan per 6M lah. Okay, ni algebra. Daripada situ, sebabkan bawah dia dah sama, okay, kita boleh gabungkan dia sahaja. Sekarang negatif ni, kita tak boleh naik dia terus. Sebabkan ini ada 2 nombor kan. Okay, ini sebagai satu nombor sebenarnya. Ini sebenarnya walaupun ianya adalah satu pecahan, sebenarnya ianya sebagai satu nombor. Ianya sebagai satu nombor lah. Sebab kalau kita naikkan dia ke atas, itu yang jadi tolak, dia jadi tambah tu. Okay, negatif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Itu yang negatif, positif. Daripada situ, 2 nombor, 4 dengan 8, kita boleh campurkan sahaja. Positif. Jadi 12, 4M kita tak boleh nak tolak dengan apa-apa. So biarkan saja, itu yang jadi 4M. Daripada sini, kita boleh kecilkan lagi. Daripada nombor ni, kita boleh fakturkan dia, kita boleh kecilkan dia dengan bahagikan dengan 4. Kita boleh keluarkan 4. Itu yang dapat 4 dalam kurungan 3 tolak M. So 4 dalam kurungan 3 tolak M. Selepas kita fakturkan dia lah. Bawah 6N, atas 4. Kalau kita bahagikan lagi sekali ke dua-dua dengan sifir 2, kita boleh kecilkan lagi lah, kita kecilkan. Dengan sifir 2, yang jawapan kita ialah 2, 3, 2 dalam kurungan 3 tolak M per 3M. Okey. Boleh Okey. Saya rasa tadi majoriti mungkin tersilap yang ni tadi. Tak apa, itu dia technical. Isu ni memang biasanya isu technical lah.
kita just terlepas pandang je kadang-kadang. Okay, just lepasnya hati-hati balik lah. Kita just hati-hati balik. Okay. Okay, panjang sikit soalan ni. So kita tengok satu-satu soalan insyaAllah. Nombor 27. Okay, nombor 27, Rajah 14 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan mangkuk mi sup yang dijual oleh Pak Raja selama 5 hari di Kuala Selangor. Okay. Hari Sabtu ada 60 mangkuk, Ahad 100, Isnin 40, Selasa 80, Rabu 70. Cari jumlah nombor 1, cari jumlah bilangan mangkuk mi sup yang dijual dalam ke-55 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, jika harga semangkuk mi sup ialah RM2.20, berapa jumlah jualan untuk ke-55 hari itu? Kelas ialah pendapat anda mengapa jualan yang tertinggi ialah pada hari Ahad. Okey, tak apa. Yang last tu tak apa, itu pendapat sahaja. Terus cuba dulu. 350 hari Ahad, hari cuti. 350. Okey, yang nombor 1 ni tak susah sangat kan. Nombor 1 ni apa yang perlu kita buat? Dia tanya bilangan mangkuk yang dijual dalam ke-55 hari. Apa yang perlu kita buat? Kita tambah sahaja semua. Basically soalan tu nak suruh kita pandai tak baca graf. Okey. So 60 campur 100 campur 40, 80, 70. 40, 80, 70. Tekan kalkulator. Yes, kita akan dapat 350. Daripada sini berapa, kalau harga semangkuk RM2.5, berapa harga total? 700. 700 ke 770? Kita ada dua jawapan ni. 700, 70. Cikgu, 60 cuba tu cikgu. So 350 kita darabkan dengan RM2.20. Yes, kita akan dapat RM770. So kenapa Ahad paling tinggi? Sebab cuti. Okay. Sebab Ahad ialah hari cuti, so orang seronok berjalan, kecuali sekarang. Okay, sebab Ahad cuti. Kecuali sekarang lah, sekarang ni cuti semua duduk rumah kan. Ini sebelum COVID. Okay. Ini jualan sebelum COVID. Okay, so Allah, ni graf. Okay, ni graf. Saya bagi awak dulu, tengok dulu. Nanti habis kelas nanti saya akan share ke awak macam mana rupa graf dia. Boleh? So you guys try dulu buat. Nanti saya akan share ke awak macam mana graf dia lah. So basically kita ada satu jadual. Ini jadual dia. Gunakan skala yang diperlukan ni. Berdasarkan jadual, plot titik. Lepas tu tuliskan semua graf. You guys try dulu. Nanti kita, nanti saya tunjukkan. Okay, saya biar awak buat dulu. Nanti kita terus masuk kepada soalan seterusnya. Dan kita akan ni lah, saya akan tunjukkan awak jawapan dia. Ya, orang yang bernama Yu. Okey. Tak apa. Try dulu .
Okay. So, kita tengok So, guna kertas graf disediakan untuk jawab soalan ni. So, basically, you guys biasa akan dapat satu kertas graf lah ataupun kadang-kadang dia bagi macam ni. Alright, dia dah bagi quantity kat sini sebenarnya. Lepas tu dia bagi tahu kita, gunakan skala 2 cm unit. Lengkapkan label part CY. So, dia ada Y40 negatif 2, 204 dan juga 10. So, daripada graf kita, dia dah buat 4 negatif 3 semua. Kita tak ada masalah lah. Cakap setiap 2 cm kepada 1 unit. Okay, 2 cm biasanya dalam 2 kotak, 10 kotak. Sini. Alright. Kita letak dia. Dia cakap 2. So 2, 4. Allah Allah. 1, 2, 3, 4. Ke sini 2, 4. Lepas tu sini 6, 8, 10, 11. Ke bawah kan jadi negatif lah negatif 2, negatif 4. Yang kedua, lepas tu dia minta rasakan jadual plot semua titik pada graf. So 4, 0, negatif 2. Negatif 3 dia cakap 4. So 4 kat sini. Negatif 2 ada dekat 2. Negatif 1 tadi dekat 0 kan. So saya silap. Negatif 3 tadi dekat 4. Okay. Lepas tu 0. Lepas tu negatif 2. Negatif 2 di sinilah negatif 2. 0 di negatif 2 juga. Sini. Lepas tu 0, 4, 10. 0, 4 dan 10. Okey, lepas tu lukiskan. Lukiskan tu bila kita dapat ni, kita tengok dia jenis macam melengkung macam ni, maksudnya dia bentuk kuadratik. Kuadratik, kita jangan tajamkan dia. Okey. Kita tarik. Bawah ni tak boleh tajam tau. So dia kena macam longkang tu. Tu naik balik. Sorry, saya punya saya pakai mouse. So macam itulah jadi dia. Saya try to clarifykan sikit. Okay. Yang penting kenakan semua dekat titik. Lepas tu dia bentuk lembut lah. Smooth lah. Lepas ni saya akan tunjuk awak dia punya graf. You guys boleh double check graf ni dengan graf awak. Okay. Seterusnya. Raja 15 menunjukkan dua buah segitiga bersudut tegak PQR dan RST. PRS. Dan PRQ ialah garis lurus. Alright, kita ada dua tiga segi sudut tegak dan kita ada dua garis lurus. Dia beri bahawa tangent untuk X ialah 7.24 dan sin untuk Y ialah 35. Cari nilai untuk cos untuk X dan hitung panjang dalam sentimeter bagi T, R, Q. Okay. Q di sini just in case kalau yang kita perasan. Okay. (24, 25). Kod. Okey, 24, 25 kod.
Itu untuk cos. 24, 25 untuk cos. Alright. So jom kita check dulu untuk cos X. Alright. Dia bagi tahu kita tangent untuk X ialah 7 dan 4. X di mana? X di sini. Dia dah bagi tahu kita sini 27. Dia bagi tahu sini 7 dan dia cakap tangent X ialah 7 per 25 Sorry, 24. Tangent X ialah 7 per 24. Dan dia nak suruh kita cari cos untuk X. Pertama sekali kita nak tahu cos ialah adjacent bahagi dengan hypotenuse. Okey. A adjacent iaitu yang daripada sudut di sebelah kiri dia lah yang berdekatan. Okey. Garisan yang akan bersambung dengan 90 darjah yang berdekatan dan juga hypotenuse ialah garisan yang berselang, yang selang lah yang di depan. Okey, di depan darjah 90. So hypotenuse. Sekarang dia bagi tahu kita 7/24 tangent ialah tu iaitu opposite dibahagikan dengan adjacent iaitu O di ni. Okey, daripada sudut ialah di sebalik sudut tu opposite bersebelahan dia itu adalah 7. Dia bagi tahu kita 7 bahagi 24. So sini 24 lah kita tahu. Sekarang kita perlu cari dia punya hypotenuse dia. Hypotenuse apa kita boleh buat? Kita boleh pakai teorem Pythagoras iaitu PQ bersamaan dengan punca kuasa 24 kuasa 2 campur 7 kuasa 2 dan kita akan dapat, awak bolehkan kalkulator, betul jawapan dia ialah 25. Bila kita dah tahu sini 25, so yes, kita boleh carilah dia punya cos ialah cos untuk X ialah adjacent A dia bahagi dengan hypotenuse dia iaitu Allah. Okay. 24 bahagi 20 24 Allah bahagi 25. Betul Nice. Alright, seterusnya. Hitung panjang dalam sentimeter. Hitung panjang dalam sentimeter untuk TRQ. Okey, kawan kita dah jawab 29. $32. Okey, kita ada dua. Kita ada 32, kita ada 29. Okey. Jom kita check sama-sama. Macam mana cara kita nak jumpa TRQ punya panjang? Sekarang dia bagi tahu kita sin untuk Y. Sin apa? Tak nampak sin, tak apa. Sin adalah dia beritahu kita sin untuk Y bersamaan dengan 3/5. Sin ialah opposite divided by hypotenuse. Hypotenuse tadilah opposite tadilah. Ini O, ini dan sini A lah kalau sudut Y dekat sini. Jadi bermaksud 3/5
juga akan sama, iaitu panjang RS bahagikan dengan 10. So, untuk kita tahu panjang RS yang sebenar, kita nak kena pastikan kita kena samakan panjang hipotenus je lah. Jadi kita boleh darab dengan 2 sebelah sini, kita akan dapat 6 bahagi 10 bersamaan dengan RS bahagi 10. Dengan tu kita tahu RS ialah 6. Bila kita dah tahu RS ni 6, kita boleh carilah TR dengan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu TR bersamaan dengan punca kuasa. Ambil hipotenus dahulu sebab ini adalah adjacent dia. Okay. So ambil hipotenus dia dahulu, 10 kuasa 2 tolak sebab kita cari bukan hipotenus. Tolak dengan 6 kuasa 2. Kita akan dapat berapa? Yes. Kita akan dapat 8. So kita tahu sini panjang dia ialah 8. Dengan tu kita just perlu campurkan sahaja. So TRQ bersamaan dengan 8 campur 24 dan kita akan dapat, betul lah TRQ ialah 32 cm. Nice. So, sekejap saya tengok. Kita jawab satu soalan lagi. Okay. Kita buat nisbah. Rajah 16 menunjukkan bilangan guli yang berbeza dalam sebuah kotak. Bilangan guli biru, guli kuning tidak ditunjukkan. Nisbah guli merah, biru, kuning dalam kotak ialah 5, 7, 3. Cari nilai X tolak dengan Y. Okay. Okay, kalau kita dapat 24. Okay. So, jom kita check sama-sama. Okay, kita check sama-sama lah. Sekarang ni dia ada nisbah. Nisbah dia ialah 5, 7 dan 3. Lepas tu dia bagi tahu kita ada merah 30, biru X dan juga Y. Okay, ni merah. Kalau saya letak dalam kotak, ini adalah merah, sini adalah biru, sini adalah kuning. Dan dia beritahu kita yang dalam kotak ialah 30 X dan Y. Alright. Daripada situ, kita nak cari X tolak X tolak Y. Jadi, yang penting ialah kita nak kena tahulah berapa sebenarnya yang perlu kita darabkan untuk kita dapat 30. Kita kena samakanlah 5 dan 30 ni. So, apa kita boleh buat ialah 30 bahagi 5. 30 bahagikan dengan 5. So, kita akan tahu jawapan dia ialah 6. Kan? 6. So, maksudnya untuk nisbah ni, dia adalah gandaan 6. So, dengan tu kita boleh tahulah. Bila yang pertama ni adalah gandaan 6, so kedua ni kita boleh buat dekat gandaan 6. Yang ketiga ni pun kita boleh buat juga gandaan 6. Okay. Sekali gandaan 6, kita kena gandakan semualah dalam nisbah kita dengan gandaan yang sama. So, kita boleh cari X dengan cara 7 darab 6. Dan Y ialah 3 darab
Kita akan dapat jawapan dia ialah 42 18. 42 dan 18. Sekarang kita dah ada X, kita dah ada Y, so kita tolakkan sahajalah X tolak Y ataupun 42 tolak 18. Kita akan dapat yes 24. Therefore dengan itu therefore X tolak Y ialah 24 biji. Okey. Boleh So, sekarang ni kita dalam soalan nombor 28. So ada B 3, C 29. Ada lagi lah beberapa. So insyaAllah minggu depan kita akan sambung balik soalan 28 dan terus kita cuba habiskan minggu depan lah. So untuk hari ni ada beberapa soalan insyaAllah. Tak ada insyaAllah. Okey, dengan tu peringatan kembali pada siapa yang masih belum tulis nama penuh anda, minta tolong kerjasama untuk tulis nama penuh anda dan juga nama sekolah anda untuk kehadiran anda pada malam ni, okey? So terima kasih untuk hari ini, sekali yang baik datang dari Allah, sekali yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung soalan yang seterusnya lah. So dengan tu, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Terima Terima kasih, kasih. cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cikgu. Assalamualaikum. Malam. Cikgu.